Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang jemaah yang dikasihi sekalian, InsyaAllah pada malam ni kita teruskan perkongsian asas bahasa Quran, tadabbur Al-Quran. Selesai sudah kita meneliti surah Yasin. Seterusnya kita nak meneliti surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk, surah yang ke-67. Ya, InsyaAllah muka surat 562. Baik, kita mulakan majlis ilmu dengan umul kitab dahulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah yang dikasihi sekalian, surah Al-Mulk ini adalah surah yang Ar-Rasul SAW galakkan kita baca setiap hari, setiap malam, ya. Setiap malam. Dan antara fadilat, kelebihan, keutamaan surah Al-Mulk, dia adalah surah yang akan boleh melindungi, membela orang yang membaca dia daripada azab kubur. Ya. Jadi kita mohon kepada Allah Ta'ala diberi kekuatan untuk membacanya, ya, setiap hari, khususnya setiap malam. Dan apa yang kita baca ni, kita nak ambil iktibar dan pelajaran daripadanya, insyaAllah. Baik, buka sama-sama surah Al-Mulk pada malam ni. Mungkin kita meneliti, ya, beberapa ayat, satu atau dua ayat dahulu, dan kita sambung dari masa ke semasa, insyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Baik, kita semak dulu terjemahan umum, ya. Ayat pertama dengan ayat yang kedua ni. Ada Hafiz? Baca terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1. Maha berkat, yakni serta maha tinggilah kelebihan Tuhan yang menguasai pemerintahan, yakni dunia dan akhirat, dan memanglah ia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ayat 2. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup kamu untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia maha kuasa, yakni membalas amal kamu, lagi maha pengampun, yakni bagi orang-orang yang bertaubat. Baik, itu terjemahan satu versi. Itu terjemahan Melayu. Tengok ada yang lain, Arif.
Sama. Adik baca terjemahan kat awak. Sama tak? Baik. Bahasa Indonesia yang lain. Maha suci Allah, yang di tangannya lah segala kerajaan dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menjadikan mati dan hidup agar dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Baik, mari kita tengok makna perkata. Tabaraka, tabaraka maha berkat. Maha barakah, barakah berkat. Kita ambil daripada bahasa Arab dimelayukan. Tabaraka maha berkat. Alladhi yang, alladhi yang, bi di, bi itu di, yadi tangan, hi nya, di tangannya, di tangannya itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Al-mulku kerajaan itu. Al-mulku kerajaan itu. Wa dan huwa dia, ala atas, kulli tiap-tiap atau setiap, syai'in sesuatu, qadirun yang maha berkuasa. Jadi tabarakalladzi, kalau ikutkan tabaraka ni dalam ini pun saya semak balik, dia dalam bentuk fa'il, dia daripada baraka tapi dalam wazan tabaraka. Dia telah maha berkat ia, telah maha berkat dia. Alladzi itu yang, jadi maha barakah Allah Ta'ala ni yang di tangannya, di tangan Allah Ta'ala ni mana di dalam kekuasaan Allah Ta'ala lah. Al-mulku kerajaan itu. Jadi kerajaan, segala kerajaan langit di bumi maha berkat di tangan Allah Ta'ala lah. Maha berkatlah yang di tangannya al-mulku kerajaan itu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, wa tu dan huwa dia, ala atas kulli tiap-tiap syai'in sesuatu, qadirun yang maha berkuasa. Jadi Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. Alladhi khalaqal mauta wal hayah, alladhi yang untuk satu pihak, maknanya kembali kepada siapa? Allah Ta'ala. Dia yang khalaqa, telah mencipta ia. Ini fa'il madhi itu, khalaqa al mauta kematian itu, wa dan al hayata kehidupan itu. Liyabluwa, li itu bagi, li juga untuk, yabluwa dia menguji. Jadi bala-bala tu mana ujian. Yabluwa ia menguji, kum kamu, ayu siapa ataupun mana-mana, kum kamu, ahsanu yang paling baik, ahsan yang paling elok, yang paling baik, amalan akan amalan dia, keadaan amal dia tu. Jadi Allah Ta'ala ciptakan kematian dan kehidupan bagi dia menguji kamu, ayyukum siapa di kalangan kamu yang paling baik akan amalan dia. Wa huwa, wa tu dan huwa dia, al-azizu yang maha perkasa, al-ghafuru yang maha pengampun. Dan dia itu Allah Ta'ala tu, dia maha perkasa, maha kuat, maha hebat. Allah Ta'ala juga al-ghafuru yang maha pengampun. Jadi kalau kita tengok struktur kalimat tu, ada al-azizu, ada alif lam, lepas tu zai bagi depan, al-ghafuru ada alif lam, lepas tu al-ghafuru
Ra tu isim yang juga baris depan. Jadi bila berturut-turut tu, jadi Al-Azizu sifat dia apa? Al-Ghafuru. Ya. Jadi dia Allah Ta'ala Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Jadi dengan sifat mausuf, ya, dalam susunan begitu. Baik, mari kita ulang sama-sama dulu, ya. Tabaraka Maha Suci ia. Tabaraka Maha Suci ia. Alladzi yang di yadi tangan, hinya al-mulku kerajaan itu, wa dan huwa dia, ala atas kulli setiap, syai'in sesuatu, qadirun yang maha kuasa, alladzi yang khalaqa telah mencipta ia, al-mauta kematian itu, wa dan al-hayata kehidupan itu, li bagi, yabluwa ia uji, kum kamu, ayu siapakah, kum kamu. Jadi ayu juga manakah, ya, manakah, kum kamu, ahsanu yang paling baik, amalan akan amalan, wa dan huwa dia, al-azizu yang maha perkasa itu, al-ghafuru yang maha pengampun itu. Jadi dua ayat ni kita ambilkan apa, iktibar pula, ya. Sebab kita tahu maknanya, kita ambil iktibar. Jadi pertama sekali Allah Ta'ala nak mengingatkan bahawa maha berkat, ya, Allah Ta'ala yang mana di tangannya lah kerajaan itu. Jadi kerajaan, kekuasaan adalah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita selalu baca, ya, dalam surah Ali Imran, tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ya, kalau kita perhatikan sama-sama rujukan ayat ni, dia di awal surah Ali Imran. Nak mengingatkan kita tu, kerajaan ni adalah milik Allah Ta'ala, ya. Kekuasaan milik Allah Ta'ala. Allah boleh beri kepada siapa yang dia nak, ya. Allah boleh cabut, ya, daripada siapa yang dia nak. Maka untuk itu manusia ingat, kenapa kita ni tidak memiliki segala-galanya, ya. Segala-galanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang ke-26. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Itu dia. Ada terjemahan dia, baca. Katakanlah, wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya,
Qul, katakan olehmu wahai Muhammad, Allahumma, ya Allah, malikal mulki, malika yang menguasai, yang memiliki, al mulki kerajaan itu. Jadi ya Allah, engkaulah malikal mulk, engkaulah yang memiliki, yang menguasai akan kerajaan itu. Tu'til mulka, tu'ti engkau mendatangkan, mana engkau memberikan, engkau mengurniakan, al mulka kerajaan itu, kekuasaan itu, man tasya, man siapa yang tasya'u engkau kehendaki. Jadi Allah, dia yang memiliki kekuasaan kerajaan langit dan bumi. Maka Allah Ta'ala boleh saja beri kepada siapa yang dia kehendaki akan kerajaan, ya. Jadi manusia kena faham kerajaan langit dan bumi yang hakiki sebenar milik Allah SWT. Tapi Allah akan uji manusia. Allah beri dia kerajaan, kekuasaan. Ada ketikanya Allah buka laluan kepada orang-orang kafir sendiri. Contohnya Fir'aun. Fir'aun, dia pun ada kerajaan dan dia ada kekuasaan. Bila Allah nak cabut, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan engkau cabut, dan tanzi'u engkau cabut, al mulka kerajaan itu, min daripada man siapa yang tasya'u kau kehendaki. Jadi Fir'aun dia rasa dah hebat sangat, tapi sampai masanya bila Allah nak cabut, dia boleh dia mati tenggelam di laut, ya. Jadi dari masa ke semasa ada lagi, contohnya ya, zaman Nabi Ibrahim, Namrud pun ada kerajaan juga. Bila Allah nak musnahkan dia, mudah sangat bagi Allah Ta'ala. Begitu juga untuk orang beriman, Allah nak bagi kerajaan, mudah sangat. Namun Allah Ta'ala hendakkan diusahakan. Ketika Nabi SAW berada di kota Mekah, masa tu tak ada kerajaan lagi, tak ada kekuasaan. Tapi bila Allah nak berikan kerajaan, kekuasaan, jadi dia panggil kuasa memerintah, memerintah negara. Jadi negara Islam yang pertama, maka Allah bukakan jalan bagaimana Nabi SAW yang satu ketika tidak ada bidang kuasa untuk mengatur, memerintah negara Madinah, negara Mekah, tapi dengan izin Allah Ta'ala adalah perkara-perkara yang berlaku sehingga baginda Ar-Rasul SAW diangkat, dilantik menjadi ketua negara di kota Madinah. Itu di Yathrib asal nama dia. Jadi Allah Ta'ala dah janji dalam Quran, ada ayat lain, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la istakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim. Jadi Allah janjikan, wa'adallahu alladhina amanu minkum, Allah berjanji kepada orang beriman di kalangan kamu, wa amilus salihat, dan orang yang beramal saleh, la istakhlifannahum fil ardi, sesungguhnya Allah pasti beri kekuasaan di muka bumi itu, kama istakhlafal ladhina min qablihim, sebagaimana Allah telah beri kekuasaan pemerintahan kepada orang-orang daripada sebelum mereka. Jadi waktu Allah janjikan kepada Nabi SAW, waktu tu Nabi SAW berada di kota Mekah, era Mekah, tak ada kekuasaan. Tapi sampai masanya Allah beri kekuasaan sehingga di kota Madinah tertegak negara Islam, dan kita tahu di sanalah Islam tu dapat diterapkan syariat peraturan Allah sepenuhnya, ya. Jadi kerajaan Islam tu berjalan sekian lama sampai masanya Allah cabut juga, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, engkau cabut kerajaan itu daripada siapa yang kau kehendaki. Runtuh kerajaan Islam Uthmaniyah Turki tahun 1924. Ni dah cukup 100 tahun dah. Kalau ikut tarikh dia 1 Mac
3 Mac. 3 Mac ya. 1 Mac hari tentera darat. Pasal saya cakap tu. Bismillah. 3 Mac. Kalau 1 Mac hari tentera darat. 3 Mac untuk kerajaan Osmaniyah Turki 1924. Itu dia. Jadi kita dah masuk tahun 2024. Right? Jadi 2024. Masuk 100 tahun. Berapa lama lagi akan tertegak semula kerajaan Islam ini? Akan tertegak, kata Nabi SAW, akan ada. Ini zaman mulkan jabariyah. Selepas ni Rasulullah SAW kata, thumma takunu khilafah ala minhaj nubuwah. Kemudian akan ia ada semula pemerintahan Islam, kerajaan Islam mengikut cara kenabian. Jadi pemerintahan Islam tu dipanggil khilafah. Jadi manusia-manusia yang berkuasa hari ni, jangan fikir dia akan kekal lama ya. Kalau kita dalam suasana Malaysia dulu, satu ketika orang rasa macam mustahil lah Barisan Nasional ni boleh runtuh. Kerana waktu tu bila pilihan raya tu menang besar-besaran. Jadi sampai orang kata, betul ke kerajaan Barisan Nasional ni boleh runtuh? Jadi sejarah telah membuktikan runtuh juga. Hilang kuasa. Dan kita dah tahulah, tak nak ulas panjang lah. Bersilih ganti. Ni pun dengar dah macam bergoncang, bergoyang. Jadi ingat, kekuasaan yang ada, yang ada kepada manusia ni sementara saja. Bahkan bila sampai masanya, Allah kata watanzi'ul mulka mimman tasha. Engkau cabut kerajaan tu daripada siapa yang kau kehendaki. Jadi kita yakin Allah akan kembalikan kekuasaan ini kepada orang beriman. Tapi orang beriman kena beriman dan beramal saleh sebagaimana Allah perintah. Wa tu'izzu man tasha, dan engkau muliakan siapa engkau kehendaki. Wa tudhillu man tasha, dan engkau menghinakan siapa yang engkau kehendaki. Jadi manusia, Allah kata laisa lil insan illa ma sa'a. Tiada bagi manusia melainkan apa yang diusahakan. Kalau manusia itu berusaha kepada kemuliaan, Allah akan bagi kemuliaan. Kalau manusia itu dia buat kerja ke arah kehinaan, maka dapat kehinaanlah dia. Ya. Jadi dalam keadaan ini, manusia dia akan dapat apa yang diusahakan. Kita tahu keadaan tidak akan berubah kalau manusia tidak usaha untuk berubah. Ya. Dalam ayat lain Allah kata apa? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah dia tak mengubah apa yang ada pada satu kaum itu sehinggalah mereka merubahnya ma bi anfusihim, apa yang dengan diri mereka sendiri. Jadi perubahan tu manusia lah yang kena usahakan. Kalau tak buat apa, maka tak dapatlah perubahan ya. Kalau dalam keadaan hina, maka kekal hina lah. Tapi kalau kita nak kemuliaan, kita usaha ke arah itu, akan Allah beri kemuliaan. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah yarfa'u bihadzal kitab aqwaman. Sesungguhnya Allah Ta'ala yarfa'u bihadzal kitab. Allah mengangkat, menaikkan darjat dengan kitab ini aqwaman, kaum-kaum manusia. Wa yad'u bihi akhirin, dan Allah merendahkan, meletakkan, menghinakan dengannya kaum-kaum juga. Maknanya apa? Dengan Al-Quran ini, kalau kita berusaha ikut segala titah perintah Allah, maka Allah akan beri kemuliaan. Tapi dengan Al-Quran ini, kalau orang mengingkari, maka akan ditimpa kehinaan. Bani Israel Allah dah tegur, Allah bagi ingat. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab itu? Wa takfuruna bi ba'd, dan kamu mengingkari sebahagian? Bani Israel, ahlul kitab, Yahudi Nasrani, beriman sebahagian, kufur sebahagian. Fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya.
maka tak ada balasan orang yang buat macam tu di kalangan kamu melainkan khizyun, kehinaan ketika hidup di dunia. Wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Wa yaumal qiyamah, dan di hari kiamat, yuraduna ila azab, yuraduna, mereka dikembalikan kepada azab yang lebih dahsyat. Jadi kita jangan ambil sebahagian, jangan ambil sebahagian, kufur sebahagian. Jangan. Kita kena beriman ke semuanya. Beriman dengan kitab Allah semuanya sekali. Jangan ambil sebahagian dan tinggal sebahagian. Apatah lagi campur aduk. Jadi kemuliaan atau kehinaan sebenarnya manusia punya pilihan. Kalau dia pilih untuk kemuliaan, Allah akan beri kemuliaan. Kalau dia pilih jalan kehinaan, dapatlah dia kehinaan. Ya. Biadikal khair, di tangan kau lah Allah al-khair. Mana dalam kekuasaan Allah akan kebaikan itu, dan Allah yang tentukan baik buruk. Ya, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau ya Allah atas tiap sesuatu maha berkuasa. Jadi ayat ni terkait dengan surah Al-Mulk tadi. Ya, jadi surah Al-Mulk tadi, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha berkat, ya, maha berkat Allah Ta'ala yang di tangannya kerajaan itu, kekuasaan itu. Jadi kita rujuk tadi, tu'til mulka man tasha, engkau datangkan kerajaan itu kepada siapa yang kau mau. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, dan kau juga akan cabut kerajaan itu daripada siapa yang kau mau. Jadi orang-orang Yahudi, mereka buat conference nak menubuhkan homeland for the Jews tahun 1897, dan dia target in 50 years, dia kata we are going to establish the homeland for the Jews. Maka mereka berusaha. Maka secara rasminya 1948 PBB declare bumi Palestin tu diiktiraf sebagai negara haram yang namanya Israel. Dan mandat dia panggil UN Partition Plan 1947. 46 atau 47. Dia UN ni kan, dia bagikan 55% kepada Yahudi, 45% kepada Arab Palestinian. Kononnya two state, negara haram yang dipanggil Israel tu. Nama Israel tu nama yang mulia, tapi dia letak ke tempat yang tak betul. Dijadikan nama negara bagi entiti Yahudi. Dan ya, hari ini mereka berkuasa dengan kenegaraan yang ada. Kalau bahasa kita hari ini, mereka dapat kemerdekaan pada tahun 48, diiktiraf oleh United Nations. Malaysia pun merdeka tahun 57. Jadi mana kemajuan yang ada di wilayah yang mereka kuasai itu jauh lebih maju daripada Kuala Lumpur lah. Yang kita kata, oh, Kuala Lumpur ni hebat, Selangor ni hebat, ataupun bandar-bandar besar di Malaysia hebat. Dekat sana lagi hebat daripada apa yang ada di Malaysia. Dan mereka tak puas hati dengan apa yang ada. Mereka terus berusaha mengambil wilayah-wilayah lagi. Dan hari ini hampir 95% wilayah bumi Palestin itu di bawah kekuasaan mereka. Mungkin dah 97% dah. Dan sekarang ni mereka nak halau, nak bunuh kalau boleh semua orang Islam yang berada di Gaza tu. Apakah mereka akan kekal sampai masanya? Akan dicabut kekuasaan daripada mereka juga, ya. Dan kita tahu perang besar akhir zaman
ni perang ni dah berlaku, tapi ada yang lagi hebat akan berlaku. Yahudi akan diperangi oleh tentera kaum muslimin. Tapi tentera kaum muslimin yang macam mana? Apakah nak harapkan macam Hamas saja? Tidak. Waktu tu Imamul Mahdi dah muncul dan kenegaraan Islam pun telah diwujudkan semula. Sebab yang ada kekuatan untuk perangi negara adalah juga oleh negara. Hari ini Hamas tu bukan negara. Houthi itu bukan negara, itu kumpulan militan ni baru. Itu pun dah menjadi ancaman berat kepada Yahudi itu. Hezbollah kan, yang ada dekat Lebanon tu bukan negara. Itu adalah kumpulan militan. Bayangkan kalau kenegaraan Islam itu dah diwujudkan semula dan dengan kekuatan tentera-tentera Islam yang berperang jihad fi sabilillah dengan kekuatan negara, barulah kata buku bertemu dengan ruas, ya. Baru tahu macam mana kehebatan tentera Islam. Itu semua tidak akan berlaku dengan magic tiba-tiba. Kalau umat Islam tidak mengusahakan supaya ditegakkan, diwujudkan semula kenegaraan Islam yang akan menggerakkan tentera Islam. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah atas tiap-tiap sesuatu maha kuasa. Kalau Allah nak benda tu berlaku dengan apa? Mudah, sekelip mata, boleh je. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya tiada lain melainkan perintah Allah Ta'ala tu, bila Allah kehendaki sesuatu perkara untuk berlaku, Allah kata kun, jadilah, adalah, yakun, ia akan ada, ia akan berlaku. Tetapi Allah nak uji kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum. Allah ia menciptakan kematian dan kehidupan. Dulu kita tak ada di dunia ni. Dia panggil mati dari dunia ni. Kemudian kita dihidupkan di dunia ni. Jadi kehidupan yang kita lalui ni, Allah kata liyabluwakum, bagi ia uji kamu. Ayyukum, siapa di kalangan kamu, mana orang di kalangan kamu tu ahsanu amala, yang paling elok, paling baik akan amalan dia. Jadi amal kena amal yang betul, yang soleh, yang hasan, bahkan ahsanu, yang paling baik. Jadi Allah Ta'ala nak uji, nak tengok kita macam mana amal dalam kehidupan kita. Apakah kita buat yang terbaik ataupun bagaimana? Ya. Jadi dalam hal ini, baik buruknya, tadi kita baca biyadikal khair, di tangan kau ya Allah akan al khair itu. Jadi kita kena ikut yang baik, mengikut neraca ukuran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah kata baik, maka baiklah ia. Kalau Allah kata buruk, buruklah ia. Kalau Allah kata halal, halal lah. Kalau Allah kata haram, haram lah. Ya. Maka untuk itu kita kena ikut penilaian neraca peraturan ilahi, peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita hidup di dunia ni sebenarnya sangat sekejap, dinisbahkan dengan kehidupan akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Dan lamanya kehidupan akhirat itu tak ada penghujung. Dunia ni sebenarnya ada penghujungnya. Jadi kalau kira macam saya dengan juga ya orang-orang yang seangkatan dengan saya dah masuk cecah 60 ke atas dah. Satu ketika dulu saya pun macam antum semua, muda-muda, ya. Jadi masa berjalan, Allah izinkan masuk askar, dah sampai pencen. Jadi kita tak tahu berapa masa lagi yang ada. Kebiasaan umur umat Muhammad SAW antara 60 hingga 70. Ini kebiasaan. Jadi dah masuk dah range tu. Dan kita tahu ya, kematian tu akan tiba bila-bila masa saja. Jadi untuk
menghadapi kematian, Allah kata wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan orang-orang yang menyerah diri kepada Allah SWT. Menyerah diri maknanya mengikutlah, ikut perintah Allah, ikut syariat Allah. Maka Allah uji kita, sama ada kita nak ikut sebagaimana Rasul dan para sahabat ataupun orang buat di sebaliknya. Maka kita buatlah pilihan yang betul, ya. Kerana apa? Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang membimbing kita. Antaranya Allah bagi tahu udkhulu fis silmi kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang beriman, masuklah kamu dalam Islam itu secara keseluruhan. Kemudian Allah juga bagi tahu kita fa'budillah mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah, beribadahlah oleh kamu kepada Allah Ta'ala itu mukhlishan lahuddin, dalam keadaan tulus ikhlas dalam agama ni. Jadi kita buat semata-mata kerana Allah, jangan buat kerana yang lain-lain. Jangan buat kerana hendakkan sanjungan, pujian orang. Jangan buat kerana terpaksa, tak ikhlas, ya. Janganlah buat untuk riak, menunjuk-nunjuk, tapi buatlah segala-galanya lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Maka kita kena maintain hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni, biar kita dapat rasakan idrak silah billah. Sentiasa je kita rasai hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi nak buat sesuatu tu ingat, ini dibenarkan atau tidak, ini dilarang. Kalau dilarang, tinggalkan. Kalau perkara yang diizinkan, maka buatlah, ya. Fastaqim kama umirta, kata Allah Ta'ala dalam ayat lain, fastaqim kama umirta, maka beristiqamahlah engkau buat perkara itu berterusan kama umirta, sebagaimana engkau telah diperintahkan. Kalau sesuatu dibuat tak mengikut apa yang disyariatkan, kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan, orang yang beramal satu amal, orang yang berbuat satu amal tu, laisa alaihi amruna, tiadalah atas perkara itu perintah kami. Maknanya bukan dalam perintah Allah, bukan suruhan Allah. Allah tak suruh pun buat begitu, bahkan dilarang pula, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Itu sebab saya selalu ajak kita semua memikirkan aktiviti kehidupan kita ni macam mana hari ni, ekonominya macam mana, ikut tak sistem ekonomi Islam yang terang nyata. Apa yang berlaku bukan di Malaysia aja, di negeri-negeri kaum muslimin, majoritinya sekarang ni tengah ikut sistem kapitalis, sistem ekonomi kapitalis, sistem yang berasaskan kepada riba. Dan riba ni adalah dosa besar, sehingga diisytiharkan perang ke atas orang tu. Fa'dhanu biharbin minallah wa rasulih, maka umumkan, beritahu, declare perang, perang. Allah isytiharkan perang kepada golongan yang terlibat dengan riba. Begitu juga Rasul perangi orang tu. Kalau kita tengok, kalau dalam dunia hari ni lah, mana negara yang ada kekuatan dia declare perang, tengoklah macam mana hasilnya, membawa kehancuran, kemusnahan. Bila Yahudi itu kata war on Gaza, jadi bila dia declare war, dia kata dia akan serang habis-habisan, dan mereka nak apa? Nak eliminate Hamas, dia kata. Maknanya dia kata dia nak apa? Dia nak perhabiskan Hamas supaya Hamas tu tidak wujud lagi
Jadi orang awam ke, kanak-kanak ke, orang perempuan, orang tua, civilian lah, bukan ahli perang, pun menjadi mangsa atas alasan dia nak musnahkan kekuatan yang ada pada Hamas. Jadi itu declaration perang oleh negara haram yang namanya Israel kepada orang Islam kita di Gaza. Bayangkan bila perang dari Allah dan Rasulnya, Allah memiliki kerajaan, tentera Allah di langit di bumi, tentera Abraha yang hebat, tapi Allah nak musnahkan ni senang aja, dengan Allah hantar apa? Tairan ababil. Maka kalau Allah hantar yang lebih hebat daripada tu, wah, lagi pula, ya. Ada ketikanya Allah goncang aja bumi tu. Bila bumi bergoncang, hancur lebur lah, ya. Kita lihat kemusnahan di sana sini. Ada ketikanya Allah hantar air banjir. Ada ketikanya Allah hantar angin puting beliung. Mudah sangat kalau Allah nak hancurkan, ya. Ataupun Allah tahan hujan tak turun, kemarau. Tak cukup hujan pun kita masalah, lebih hujan pun kita masalah. Jadi mudah sangat untuk Allah Ta'ala kalau nak memusnahkan, ya, golongan yang Allah isytihar perang itu, ya. Fa'dhanu biharbin min Allah wa rasulih. Maka declare, umumkan perang daripada Allah dan Rasulnya kepada siapa? Kepada orang yang mengamalkan riba. Jadi dalam hal itu bukan ekonomi saja kita lihat, banyak lagi dari sudut perundangan, mahkamah keadilan, pendidikan, pergaulan sosial. Jadi sistem pemerintahan dan begitu juga dasar-dasar luar negara. Jadi kalau ianya menyimpang dari apa yang Allah perintah dan syariatkan, maka semuanya itu tak dikira sebagai amal kebaikan. Fahuwa raddun, maka tertolaklah, ya. Kerana apa? Bukan di dalam perintah Allah dan bukan dalam syariat Allah. Jadi untuk kita sebenarnya tidak ada pilihan, melainkan kita sami'na wa ata'na, dengar dan taat. Kalau kita dengar dan taat, maka dapatlah nanti dia panggil ganjaran kebaikan, insya-Allah. Bukannya kemaksiatan yang mengundang, ya, murka Allah Ta'ala ataupun mengundang azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa huwal azizul ghafur. Allah tu maha perkasa, maha kuat, maha hebat, dan pada masa yang sama Allah juga maha pengampun. Maknanya kalau Allah nak musnahkan, nak hancurkan, mudah sangat. Namun Allah bagi peluang untuk kita bertaubat. Jadi kalau tengokkan dalam Al-Quran ada ayat lain, Allah bagi tahu, walanudziqannahu minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Oh, dah masuk dah masuk isyak dah. Jadi Allah bagi tahu, dan sesungguhnya kami rasakan kepada mereka azab dunia ini, makna azab yang sedikit, dunal azabil akbar, belum lagi, lain lagi daripada azab yang lebih dahsyat, azab akhirat. Untuk apa? Supaya mereka ni kembali kepada jalan yang benar, kembali ke pangkal jalan bahasa kita lah. Supaya mereka kembali kepada kebenaran yang Allah datangkan. Kalau bahasa lain, Allah kenakan musibah, mala bencana di dunia, belum lagi azab akhirat, untuk beri peluang kepada manusia supaya bertaubatlah kepada Allah Ta'ala dan jangan teruskan aktiviti kemungkaran, kemaksiatan, kekufuran yang mereka buat. Jadi Allah beri peluang supaya manusia bertaubat, nanti selamat azab
akhirat. Tapi kalau itu pun tak diambil iktibar dan terus dengan angkuh sombong, meneruskan kekufuran, kemaksiatan, kedurhakaan, dan kalau mati dalam keadaan begitu, maka na'udzubillah, nanti akhirat lebih teruk dan lebih dahsyat lagi, ya. Jadi jemaah sekalian, itulah sedikit iktibar daripada dua ayat ini. Moga kita ambil dia, jadikan pedoman dalam kehidupan, insya-Allah. Sampai sini saja untuk malam ini, dan kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.